A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 184. Ha? 181. Hari ini 184. Tapi pengajarannya 181. Okey. Okey. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Pengajaran ayat lepas daripada ayat 181 hingga 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Maksudnya, dan daripada kalangan manusia itu ada yang kami telah ciptakan satu golongan yahduna bil haqq, yang mereka mendapat petunjuk dengan al-haq, dengan kebenaran. Dan dengan kebenaran itulah mereka ya'dilun, berlaku adil kepada semua orang. Okey, pengajaran ayat 181. Sunnatullah, ketetapan Allah, yang tidak akan berubah. Iaitu ada yang manusia dicipta oleh Allah kufur kepada Allah, dan ada sebahagiannya beriman kepada Allah. Dan oleh kerana itu, balasan di akhirat hanya ada dua tempat, iaitu sama ada syurga atau neraka. Yang kedua, antara rahmat Allah kepada manusia ialah di setiap zaman dan tempat ada sahaja mereka yang berpegang dengan kebenaran dan sentiasa menyeru manusia kepada hidayah Allah. Yang ketiga, hanya Islam agama yang adil kepada semua. Termasuklah kepada haiwan. Selagi mana manusia tidak berpegang pada Islam dan menyampaikannya, maka selama itulah manusia akan berada
dalam kezaliman. Ayat 182. Wallazina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maksudnya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat 182. Wallazina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maksudnya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kelak kami akan mengazab mereka secara perlahan-lahan dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Pengajarannya, pertama, apabila manusia mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan semakin memberi nikmat kepadanya. Allah akan semakin memberi nikmat kepadanya sebagai istidraj. Iaitu Allah semakin menjauhkannya daripada rahmatnya dan orang itu akan semakin banyak melakukan dosa. Yang kedua, beza antara nikmat kepada orang yang beriman dan nikmat kepada orang yang kufur. Nikmat kepada orang yang kufur menjadikan orang itu semakin banyak melakukan maksiat dan semakin jauh daripada Allah. Dan sebaliknya, nikmat kepada orang beriman menjadikan orang itu semakin bersyukur dan mentaati Allah. Ayat 183. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku akan tangguhkan untuk mereka azab itu, sesungguhnya perancanganku adalah kuat. Pengajarannya, Allah Maha mengetahui bila waktu terbaik dan sesuai untuk menurunkan azab kepada hamba-Nya yang kufur dan ingkar. Yang kedua, perancangan Allah dalam menentukan balasan
kepada hambanya yang berdosa adalah teguh dan tidak ada sesiapa yang boleh mengatasinya atau terlepas daripadanya. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat 184. Kaitan dengan ayat-ayat yang lepas. Ayat-ayat yang lepas bermula daripada ayat 179. Allah menceritakan tentang punca manusia kufur kepada Allah dan menentang dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncanya ialah fitrah manusia telah tertutup. Dan Allah berkata, saluran untuk mereka mendapat ilmu dan hidayat telah tertutup. Telinga mereka dah pekak, mata mereka telah buta, dan hati mereka telah keras. Jadi semua saluran untuk mendapat hidayat telah tertutup. Kemudian lepas tu Allah cerita tentang pembahagian manusia kepada yang beriman dan kepada yang kufur. Jadi ayat hari ini 184 Allah nak jelaskan lagi tentang punca kekufuran manusia dulu, kini dan selama-lamanya. Walaupun ayat ini lebih khusus turun kepada orang musyrik Mekah, tapi pengajarannya adalah untuk semua manusia. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Awalam yatafakkaru, adakah tidak, ataupun lebih tepat, kenapa tidak? Ini A ni huruf istifham. Istifham ni ada dua kan? Satu, nak betul-betul bertanya, iaitu hakiki. Yang kedua, majazi, iaitu nak macam-macam lah, nak menyindir, nak mencela, nak mengingkari, nak mengutuk, nak menegaskan. Jadi A ni huruf istifham, soalan, tapi bukan untuk bertanya, sebab Allah Maha mengetahui segala apa yang berlaku. Jadi apa tujuannya? Tujuannya ialah majazi. Majazi pula apa tujuan? Iaitu ingkari. Ingkari dan juga nak mengingkari dan juga nak mentaubih, mencela. Allah nak mengingkari perbuatan orang musyrikin Mekah dan Allah nak mencela. Apa ni? Apa yang Allah nak ingkar dan nak cela? Iaitu kenapa tidak yatafakkaru, mereka berfikir. Ma bisahibihim, ma bisahibihim, yarhamkallah, tidaklah bisahibihim, sahibi sahabat. Kalau seorang sahibun, kalau ramai, ramai. Ramai dalam bahasa Arab sama ada ashabu Rasulillah ataupun sahabah. Sahabah tu bahasa Arab yang menunjukkan ramai. Sahabatu Rasulillah. Tapi bila dimelayukan seorang.
ini sahabat saya. Sebenarnya sahabat tu ramai. Okey. Jadi kalau satu sahibun, sahibu. Kalau ramai, ashabu ataupun sahabat. Okey. Contoh yang biasa kita jumpa, kalau seorang sahibu, biasa kita dengar daripada Quran ataupun hadis, sahibul Quran. Pernah dengar? Ada hadis bila orang yang menghafal dan beramal dengan Quran bila nak masuk syurga, yuqalu, dikatakan kepada sahibul Quran. Tadi kita kata sahib mana apa? Sahabat kan? Tapi kenapa sahabat itu disandar pada Al-Quran? Sebagaimana kita dengan sahabat kita, bila sebut sahabat mana? Rapat, sentiasa bersama. Maka kalau sahibul Quran, kita dengan Quran tu macam sahabat, sentiasa bersama. Tapi sahabat kita sekarang bukan Al-Quran, tetapi ialah handphone. Betul? Yang sentiasa bersama kita pada handphone. Jadi anta sahibu handphone. Okey, sahibul Quran. Kalau ramai, ashabu. Biasa diguna dalam Al-Quran perkataan ashabu. Ashabul kahfi. Nak terjemah apa tu? Sahabat-sahabat gua. Atau apa? Dia boleh terjemah penghuni-penghuni gua. Kenapa digunakan perkataan ashab? Sebab dia sentiasa bersama. Ashabul fil. Kan? Kenapa? Sebab tentera tu ada gajah. Fil tu gajah. Tentera bergajah. Ashabul ukhdud. Mereka yang menggali parit. Okey. Jadi antara tuduhan orang musyrikin Mekah kepada Nabi ialah Nabi gila. Maka Allah bela orang yang mulia, iaitu Nabi Muhammad. Allah kata, macam mana kamu tuduh dia gila? Tidakkah mereka ni berfikir? Ma bisahibihim. Tidaklah sahabat mereka ni orang musyrikin Mekah. Sahabat ni siapa? Rasulullah. Tidaklah sahabat mereka tu min jinnatin. Kita dah tadabbur ke ayat ni? Belum. Min jinnatin, dari jinnatin ni gila. Bukan jin. Majnun. Gila. Saya dah sebut sebelum ni, semua perkataan yang berasal daripada perkataan jim dan nun menunjukkan apa? Apa dia? Tersembunyi, tasattur ataupun as-satru. Perkataan yang berasal daripada huruf jim dan nun menunjukkan tertutup, tersembunyi. Contoh, jannatun. Jannatun berasal daripada jim dan nun. Kenapa dipanggil jannatun? Sebab dia tersembunyi, tak nampak. Syurga di akhirat. Apa lagi? Janin. Janin dalam perut, tak nampak. Lagi jin. Jin dipanggil jin sebab apa? Tak nampak. Kalau nampak, bukan jin. Jadi siapa mendakwa dia melihat jin, dia juga adalah jin. Sebab hanya jin nampak jin. Yalah, Jannatun Na'im itu syurga lah. Junnah? Junnah nampak? Okey, Nabi ada sebut dalam satu hadis kan, As-siyamu junnatun. As-siyamu junnatun. Puasa adalah perisai. Apa maksud puasa tu perisai? Perisai yang kita faham ialah yang untuk menahan daripada dipukul dan sebagainya kan. Tapi kalau sebut puasa tu perisai, nampak? Tak nampak? Perisai tu makna menahan.
Jadi Nabi nak berkata puasa tu adalah seumpama perisai yang boleh menahan seseorang dari apa? Daripada buat maksiat. Sebab bila dah puasa nafsu lemah. Bila nafsu lemah nak buat maksiat tak larat, kan? Kenapa tak mengumpat puasa? Kan? Tak larat, tak ada tenaga, kan? Okey, jadi junnah ni perisai. Hakikatnya tak nampak. Walaupun macam perisai yang betul-betul nampak, kan? Tapi kadang-kadang kita tak tahu macam mana benda tu boleh mempertahankan kita. Okey? Jadi jinnatun di sini makna gila. Gila nampak ke tak? Gila tertutup. Apa yang tertutup? Akalnya. Orang gila akal dia telah tertutup. Sebab tu dia buat apa pun tak berdosa. Kalau dia mengupak daripada pagi sampai malam, lebih baik dia daripada kita. Okey, daripada gila. Tengok Allah guna perkataan sahib. Apa sebenarnya Allah nak bagi tu dalam ayat ni? Setakat ni. Mereka tak berfikir ke sahabat mereka ni sebenarnya iaitu Muhammad tak gila pun? Mereka tak boleh fikir ke? Apa maksud? Selama ni dia berkawan kan? Allah guna perkataan sahabat. Allah nak perli. Macam mana sahabat kamu, iaitu dia lahir depan mata kamu, membesar depan mata kamu selama 40 tahun. Dan kamu semua percaya selama 40 tahun dia adalah akalnya waras. Bahkan kamu gelar sebagai Al-Amin, kan? Kamu nak simpan barang, simpan kat dia. Ada tak pernah kita simpan barang pada orang gila? Ada? Dia sahabat kamu, dia bukan orang luar, bukan orang yang kamu tak pernah jumpa, tak pernah kenal. Tiba-tiba je 40 tahun akal waras, amanah, tiba-tiba Nabi cerita hak akhirat, terus jadi gila. Kamu tak fikir ke? Kamu tak pakai akal ke? Cuba tengok kehidupan Muhammad bersama kamu selama 40 tahun. Faham? Jadi sebenarnya ayat ni Allah nak apa maksud yang tersirat? Nak mencela? Apa yang Allah nak cela tu? Nak cela orang musyrikin. Tapi sifat apa yang Allah nak cela? Cara? Apa tu? Cara berfikir apa tu? Yang memang tak patut ada. Pada sesiapa saja tak boleh terima kebenaran. Jadi sekarang dia secara umum macam inilah orang musyrikin ni, dia nak tolak apa yang Nabi sampaikan. Dia nak tolak apa yang Nabi sampaikan. Tapi yang Nabi sampaikan tak nampak macam tak betul. Maka dia akan dipersalahkan siapa? Orang yang membawa tu. Jadi dia nak salahkan apa yang Nabi sampaikan, cara dia salahkan orang yang bawa. Apa dia? Dia kata orang ni gila. Apa alasan mereka Nabi itu gila? Bawa sesuatu yang tak boleh terima, satu. Yang kedua, mereka bawa benda yang daripada Allah. Dalam kepala mereka, yang nak bawa daripada Allah bukan manusia lah. Mesti bukan makhluk daripada sama dengan mereka. Lain daripada manusia seperti malaikat ke, kan? Macam mana manusia macam saya ni boleh bawa benda yang daripada Tuhan yang hebat? Muhammad manusia, Abu Jahal manusia, kami semua manusia. Jadi bila manusia bawa benda yang daripada Allah, gila. Sebenarnya poin dia apa dia? Sebenarnya dia mengingkari kebenaran. Dia bukan mengingkari Nabi Muhammad. Sebab tu Allah kata, cuba kamu fikir. Cuba kamu fikir. Macam mana sahabat yang membesar depan mata kamu, dah sampai kamu simpan barang, tiba-tiba kamu kata gila. Maknanya sebenarnya hati kamu cukup yakin Muhammad tak gila. Tapi kamu kata gila kerana yang Muhammad bawa, kamu tak boleh terima. Boleh faham? Dan ayat ni walaupun turun pada orang musyrikin Mekah, tapi pengajaran untuk yang berlaku dalam masyarakat kita. Ada tak seumpama macam ni? Banyak kan? Sebelum kita cerita yang sahih,
Sebelum kita cerita sunnah Nabi, kita sahabat dia. Betul? Betul tak? Dia tak pernah kata kita gila pun. Bila kita cerita sikit yang sahih dan bercanggah dengan apa yang dia buat, dia tak katalah gila kan? Dia kata apa? Kadang-kadang lebih teruk pada gila, sesat. Padahal dia kenal kita dah lama kan. Kawan baik dia, tidur satu bilik. Bukan satu bantal lah, satu bilik. Tidur satu bilik, satu sekolah. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, belajar sama-sama di Timur Tengah. Okey je. Tiba-tiba saya cakap benda yang berbeza. Oh, ni tak betul ni. Hai? Macam mana? Sebab apa saya dikatakan tak betul? Adakah saya cakap benda yang mengarut? Mereka tahu tak yang Nabi cakap benda yang jelas? Apa dia? Apa yang Nabi cakap? Suruh ajak manusia sembah pencipta langit. Masuk akal tak? Kamu sekarang sembah apa? Berhala. Tak buat apa-apa. Kamu buat berhala. Jadi Nabi ajak benda pada yang paling waras, paling logik. Tapi sebab bercanggah dengan nafsu, terus gila. Jadi pengajaran Allah nak beritahu, perangan ni akan berulang sampai bila-bila. Kita boleh berkawan dengan sesiapa, tapi berhati-hati. Satu masa kita akan dituduh. Kalau tidak gila pun sesat ataupun w.com. Hanya kerana apa? Kita sampaikan bukan yang sesat, bukan yang mengarut, yang betul-betul lagi waras, kan? Ini yang Nabi, yang ini tok guru dia. Yang warasnya ikut siapa? Dia sambut maulidin Nabi ke maulidin guru dia? Maulidin Nabi. Tapi bila kita kata ini daripada Nabi, dia tak boleh terima pula. Tapi dia yang sambut maulid Nabi. Maulidin guru dia tak sambut pun. Nampak tak? Jadi siapa sebenarnya tak waras? Saya tak tahu. Cuba buka surah ni. Surah apa? Surah Al-Mu'minun. Okey. Ini antara ayat-ayat yang menceritakan bagaimana orang-orang musyrikin menuduh Nabi gila. Bukan sebab mereka yakin Nabi itu gila, maka mereka yakin Nabi tak gila. Tapi sebab semata-mata bencikan kepada kebenaran. Okey. Afalam yadabbarul qaul. Cuba terjemah. Tidakkah mereka yadabbaru? Tadabbur tu. Yadabbaru dengan tadabbur sama. Daripada perkataan asal apa dah? Ra. Ini huruf asal dia. Dubur. Apa makna dubur? Hujung. Jadi kenapa tadabbur diambil daripada perkataan dubur? Iaitu kamu baca sampai hujung ayat ni, lepas tu patah balik. Tengok apa? Jangan tengok tajwid. Tengok makna pula. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Itu tadabbur. Apa perintah Allah? Aku kena buat. Apa larangan aku kena tinggal? Itu tadabbur. Okey. Allah kata, apakah tidak mereka mentadabbur Al-Quran? Nampak tak? Ini Allah nak mencela. Siapa ni? Ini istifham. Tu istifham, ingkari dan taubih. Allah nak mengingkari perbuatan mereka yang tidak tadabbur. Jadi siapa-siapa tidak mentadabbur Al-Quran adalah tercela. Mereka dari sudut ni sama dengan orang musyrikin Mekah. Apakah mereka tidak mentadabbur al-qaul, perkataan? Perhati betul-betul. Quran ajak pada apa? Adakah Quran ajak pada benda yang salah, benda maksiat? Am ja'ahum, ataupun telah datang pada mereka ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin, ataupun datang pada mereka apa yang tidak datang pada nenek moyang mereka yang dahulu. Apa maksud dia? Maksudnya, adakah mereka tolak Quran ni sebab kitab yang seperti Al-Quran tak pernah datang pada nenek moyang mereka? Maka alasan mereka, kami tak boleh terima. Sebab
Nenek moyang kami pun tak ada pun kitab macam ni. Faham? Padahal ada tak kitab-kitab sebelum ni? Ada. Makna apa tu? Kamu tak ada alasan. Kitab Al-Quran bukan benda baru. Sebelum ni dah ada kitab-kitab Allah. Kalau benda baru, benda bid'ah, mungkin boleh jadi alasan. Kemudian, am lam ya'rifu, ataupun alasan mereka, adakah patut mereka beralasan, lam ya'rifu, mereka, seolah mereka ni, lam ya'rifu rasulahu, mereka tak kenal Rasul. Fahum lahu, maka mereka bagi Rasul itu mungkirun. Mereka mengingkari Rasul. Seolah mereka tak kenal. Ini andaian Allah buat. Apa pasal kamu tolak Al-Quran? Adakah Quran tu benda baru? Tak ada yang datang pada nenek moyang dahulu. Tengok ni, ini poin dia. Allah nak bagi tahu bal ja'ahum. Sebab sebenar mereka tolak bukan sebab mereka tak kenal Nabi, bukan sebab Nabi gila, bukan sebab tak pernah datang kitab-kitab pada nenek moyang mereka, tapi sebab sebenar apa? Ja'ahum bil haq. Nabi datang pada mereka bawa kebenaran, dan wa aksaruhum, dan kebanyakan mereka lil haqqi karihun. Ini poin dia. Jadi siapa-siapa yang menuduh orang yang bawa kebenaran tu gila ke tak betul ke, sebenarnya dia adalah orang yang benci pada kebenaran. Cuma dia nak nampakkan bahawa dia tu baik, dia tak tolak kebenaran secara direct. Maka dia akan cari alasan. Yang bawa tu tak betul, yang bawa tu salah faham, yang bawa tu tak layak, macam-macam. Yang bawa belajar di Saudi. Okey. Cuba tengok ni huraian ayat ni. Ayat teks bahasa Arab. Afalam yadabbaru. Tak, nanti. Bukan suruh terjemah. Teks bahasa Arab. Bukan hadis. Ni saya dah lepas tadi. Okey. Syekh Sa'di rahimahullah, dia menghuraikan ayat ni. Surah apa tadi? Surah Al-Mu'minun. Iaitu ayat afalam yadabbaru al-qaul. Allah mencela mereka yang tidak tadabbur. Al-qaul tu Al-Quran. Allah mencela. Kalau kamu berfikir, kamu akan jumpa kebenaran. Semua yang tolak kebenaran sebab malas berfikir. Yang jenis ikut orang-orang dahulu. Jadi kata Syekh Sa'di, maksud ayat afalam yadabbaru al-qaul ialah afala yatafakkaruna. Cuba terjemah. Tidakkah mereka yatafakkaruna, berfikir fil Quran, pada Allah. Tak kata kenapa kamu tak baca. Allah tak cela orang yang tak baca. Tapi yang Allah cela ialah orang yang tidak berfikir tentang maksud ayat Al-Quran. Baca aja tapi tak nak fikir. Allah cela. Wa yata'ammalunahu, dan kenapa mereka tidak yata'ammalunahu, memerhatikan isi kandungan Al-Quran. Wa yatadabbarunahu, dan mentadabburnya. Kenapa Allah cela? Sebab fa innahum law tadabbaruhu, mereka ni orang musyrikin ke ataupun seumpamanya, law tadabbaruhu, kalau mereka mentadabbur Al-Quran, la aujaba lahum al-iman, wajib mereka beriman. Kalau orang faham Quran, tadabbur dengan hati terbuka, pasti dia akan beriman. Pasti dia akan berubah. Yang degil-degil jenis kerah kepala ni, dia tak nak tadabbur Al-Quran, dia nak baca, nak khatam je. Ataupun kalau tadabbur pun dalam keadaan hati dia tertutup. Wala mana'ahum, dan pasti kalau mereka tadabbur Al-Quran, pasti tadabbur itu akan menghalang mereka minal kufri, daripada kufur. Mereka tak akan kufur. Jadi punca kufur tidak faham Al-Quran, tidak tadabbur. Ustaz, orang musyrikin pun tak faham Al-Quran. Kenapa mereka kufur juga? Sebab mereka tadabbur dalam keadaan
hati tertutup penuh dengan dosa. Walakin al-musibah, tetapi musibah allati asabathum, musibah yang telah menimpa mereka, iaitu orang musyrikin Mekah dan mereka yang seumpama, dengan sebab bisababi i'radihim, dengan sebab berpalingnya mereka daripada Al-Quran. Wadalla ala, sebab mereka berpaling ialah mereka tidak tadabbur ataupun hati mereka keras. Wadalla, dan ayat ini menunjukkan ala anna tadabbur Al-Quran, ayat ini menunjukkan sesungguhnya tadabbur Al-Quran yad'u ila kulli khair. Quran mengajak kepada semua kebaikan. Makna siapa tak tadabbur, dia tak akan jumpa kebaikan tu. Wa ya'simu, dan siapa yang tadabbur Al-Quran juga, Quran mengajak kepada menghalang daripada segala kejahatan. Kejahatan-kejahatan Allah sebut dalam Quran. Kalau kamu tak faham, kamu akan buat kejahatan tersebut. Wallazi mana'ahum, dan yang menghalang mereka daripada tadabbur, an ala qulubihim akfaluha. Yang menghalang mereka daripada tadabbur ialah atas hati-hati mereka ada akfal. Apa akfal? Penutup kunci, mangga. Akfal ni jamak kepada kuflun. Kuflun. Mana ni? Kat mana? Kuflun. Kalau satu kuflun, kalau jamak akfal, apa dia? Apa makna? Akfal. Mangga. Mangga ke bakul? Bet tangan. Itu menunjukkan saya memang bukan pelukis. Mangga kat luar kan. Tengok kenapa Allah buat contoh mangga. Ialah kenapa Allah tak kata orang yang tidak tadabbur tu hati dia tertutup, hati ataupun hatinya mati. Tak, Allah kata hatinya dimanggakan. Saya buat analogikan, kalau pintu rumah ni semua tertutup, ada barang kat luar banyak, boleh tak kita bawa masuk? Mustahil boleh bawa masuk, kecuali dengan cara nak buka kunci kena cari apa? Anak kunci dulu. Maka begitulah, siapa yang tak tadabbur, hati dia tak terkunci, tak boleh nak masuk hidayah, tak boleh nak masuk apa-apa kebaikan, sehinggalah hatinya dibuka kuncinya. Dengan apa? Apa kunci nak buka mangga tu? Tadabbur. Ustaz, tadi dia cakap wajib, bila dia tadabbur wajib dia dapat mereka beriman. Maksudnya siapa yang tadabbur tu memang pasti akan dapat hidayah. Pasti syarat tadi. Satu, dia tadabbur. Yang kedua, dalam keadaan hati bersih. Kerana Allah sebut dalam surah apa ni? Al-Mutaffifin, wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bila dibaca pada mereka ayat-ayat kami, mereka kata ayat Quran adalah cerita dongeng. Allah kata apa? Kalla bal, sekali-kali tidak. Quran bukan cerita dongeng. Tapi kamu kata cerita dongeng sebab kalla bal rana ala qulubihim. Ran. Sebab kamu tak nampak kebaikan Quran ialah sebab ada ran ala qulubihim. Ada ran di atas hati mereka. Apa ran? Bima kanu yaksibun, disebabkan dosa yang mereka lakukan. Jadi semua yang tak nak tadabbur ada ran. Ya. Kalau ran ni berpunca daripada dosa, cara nak hilangkan apa dah? Bertobatlah. Sebab tu saya sebut semalam masa seminar di satu negeri di pantai timur. Syarat pertama nak tadabbur dan dapat hidayah Allah, bertobat. Ramai orang nak pergi Mekah bertobat. Nak masuk bulan Ramadan bertobat. Tapi hati dia tetap terkunci. Sebab apa? Baca Quran tak faham. Pergi haji 3 kali, baca Quran tak faham, tahu buat apa?
puasa bulan Ramadan dah 30 kali Ramadan, tapi baca Quran tak faham juga taubat apa. Boleh faham? Jadi kadang-kadang taubat ni kadang-kadang orang tak perasan dosa apa? Bukan dosa mengumpat, dosa tak tadabbur Al-Quran. Okey. Okey, kita sambung ayat. Okey. Jadi di sini Allah nak apa ni? Poin yang paling penting apa dah? Apa penyebab orang musyrikin tolak kebenaran? Ha? Okey, kenapa hati terkunci? Kenapa mereka degil? Yang Allah cela pada awalam yatafakkaru. Jadi ayat ni satu, Allah nak menggalak, mendorong semua manusia berfikir. Yang kedua, Allah nak mencela orang yang malas berfikir. Ikut je, buat je apa yang orang dulu buat je lah. Ini Allah cela dia. Dan punca manusia tak dapat hidayah ialah sebab malas berfikir. Jadi kalau tak nak berfikir, apa beza dengan kambing? Kami berfikir tak? Cuba panggil kambing. Kami cuba fikir tentang ciptaan langit, dia kata apa? Jadi kalau manusia tengok langit tak berfikir, kambing tengok langit pun tak berfikir, apa beza? Okey. Tidaklah dia illa kecuali nazirun. Apa makna nazir? Pemberi peringatan. Mubin, yang tengok Allah guna perkataan, ada satu di depan dia. Yang kedua, illa. Allah boleh buat ayat macam ni. Huwa nazirun. Muhammad tu adalah pemberi peringatan. Tapi Allah tak buat ayat macam tu. Allah buat ayat, Allah letak kat depan. Tidaklah, kemudian illa. Beza tak antara dua ayat ni? Dia adalah pemberi peringatan. Satu lagi, tidaklah dia kecuali pemberi peringatan. Beza? Apa beza? Tak ada orang lain melainkan dia. Jadi kita tak boleh jadi nazir. Dia tak buat yang lain melainkan. Allah nak begitu. Kerja Muhammad, kita ada berapa kerja? Ada berapa kerja? Banyak kan? Engineer, apa ni, jual ayam, direct selling kan? Banyak kerja kita. Tapi Nabi Muhammad kerja apa? Satu je. Bila tu? Bila ada ada illa. Tidaklah Muhammad kecuali hanya satu kerja, iaitu nazir. Tapi kita tahu nazir ni memberi amaran. Adakah kerja Nabi bagi amaran je? Kan ada satu lagi. Dia panggil apa? Bahasa Arabnya apa? Nazir bukan lawan berita gembira. Berita gembira lawan dia berita menakutkan. Nazir lawan dia busyra, kegembiraan, pemberi berita gembira. Basyirun wa nazir. Ini tugas Nabi, nazir saja ke ataupun nazir dan basyir? Okey, dalam ayat ni kenapa Allah sebut nazir sahaja? Sebab ayat ni tuju pada siapa? Orang musyrikin. Dia basyir, berita gembira untuk siapa? Orang beriman. Nazir untuk orang yang tak beriman. Boleh tak kita bagi berita gembira kepada orang kafir? InsyaAllah kamu akan masuk syurga dengan cara kamu ni. Okey. Inilah kerja paling mulia. Kerja apa ni? Nazir. Tapi kita dulu kerja apa? Engineer kan?
Kenapa nazir ni kerja paling mulia? Selamat orang daripada neraka. Selamat orang daripada lapar, dah mulia. Selamatkan orang yang tiada rumah, dah mulia. Selamat orang daripada sakit, dah mulia. Ini selamat orang daripada kekal dalam neraka, lagi mulia. Satu. Yang kedua, kerja nak selamat orang daripada neraka ada masa tak? Boleh tak kita ikut office hour? Kerja saya nazir, tapi daripada 8 sampai 5 je. Kamu nak mati pukul 6, itu masalah kamu. Sebab itulah kerja Nabi hanya nazir. Apa kata Nabi Nuh kepada Tuhan? Wa qala Nuhun inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh berkata kepada Allah. Allah tahu apa yang Nabi Nuh buat. Dan Nabi Nuh bukan nak mengadu, dia berdakwah siang dan malam. Qala Nuhun Rabbi inna qaumi, sesungguhnya inni da'autu qaumi, aku berdakwah mengajak kaum aku lailan wa nahara, siang dan malam. Nabi Nuh bukan nak mengadu pada Allah, aku dah penat, bukan. Tapi nak mengadu apa? Aku dah berdakwah siang dan malam, tapi kaum aku tetap semakin jauh. Apa masalah mereka ni? Kalau aku berdakwah 3 jam satu hari mereka tolak, mungkin salah aku. Betul? Okey, kemudian nazir pula Nabi bawa peringatan adalah mubin. Apa makna mubin? Maksudnya apa? Maksud ialah jelas tu, apa yang jelas? Berita apa ni? Apa yang Nabi bawa tu adalah jelas, tidak keliru, tidak samar-samar, dan ada dalilnya daripada Allah. Ya, bagi peringatan ni, peringatan tentang apa? Yang paling besar, tentang dosa, tentang azab Allah, tentang neraka. Ada dalil tak? Ada dalil, mubin. Jadi manusia tak boleh tolak. Kalau tolak bukan sebab apa yang Nabi sampaikan keliru, tak jelas, bukan. Semuanya mubin. Masalah mereka tolak ialah sebab sama ada jahil ataupun sombong. Okey. Tengok, berturut-turut Allah mengajak manusia supaya berfikir, dan Allah mencela orang yang tidak berfikir. Saya ustaz, tiap hari fikir, pagi nak makan apa, tengah hari nak makan apa, kan? Awalam yanzuru, tidakkah mereka yanzuru? Apa dia? Nazar, memerhati. Melihat dengan memerhati bezakan. Memerhati. Ramai orang tengok, melihat je, tapi tak perhati, dia tak akan dapat kebaikan. Tidakkah mereka memerhati pada malakut, kerajaan, daripada perkataan mulku, tabarakallazi biyadihil mulk, kerajaan. Maka Allah nak bagi tu kebesaran kerajaan Allah tu lagi besar, lagi hebat. Dalam bahasa Arab dia tambah huruf waw dan ta, kemudian ditukar baris malakut. Perkataan malakut makna dia sama dengan mulk, tapi menunjukkan apa? Lagi hebat. Dan perkataan malakut khas untuk Allah sahaja. Bila perkataan malakut khas untuk Allah, tapi mulk kadang-kadang digunakan kepada manusia. Mulku Sulaiman, kerajaan Sulaiman. Okey, tidakkah mereka perhati pada kerajaan fis samawat, di langit-langit, jamaah, wal ard, dan bumi. Wa ma khalaqallah, dan apa yang telah Allah ciptakan. Min syai'in, dari apa-apa.
Ni syai'in ni nakirah. Bila nakirah? Dari apa yang Allah, dari apa sahaja Allah cipta, daripada sebesar langit sehingga sekecil apa? Zarah. Zarah besar mana? Biji sawi besar mana? Siapa pernah tengok biji sawi? Jangan buat contoh benda yang kita pun tak tahu. Dia zarah ni, ulama bagi contoh yang semua orang nampak, semua orang tahu. Apa dia? Bila pukul 10 sebelah, kita buka tingkap, matahari masuk kan. Dalam cahaya matahari kita nampak tak? Halus tak debu tu? Zarah lebih halus daripada tu. Itu pun siapa cipta? Allah. Boleh tak kita nak cipta debu yang halus tu? Tapi manusia boleh tak cipta sebesar kapal terbang? Kenapa debu kecil tak boleh pula? Tak ada jawapan. Sebenar kapal terbang tu bukan manusia cipta. Manusia ambil apa yang Allah cipta, besi, kayu, paku, kan? Bukan manusia cipta. Okey. Tidakkah mereka perhati pada kerajaan di langit-langit dan di bumi, dan perhati juga pada apa saja Allah cipta? Okey, habis bahagian tu. Apa yang Allah nak bagi tahu? Yang tersiratnya apa? Berfikir tentang apa? Kenapa Allah suruh manusia berfikir tentang ciptaan Allah? Siapa pencipta? Siapa? Pencipta. Bila kita berfikir tentang ciptaan Allah, hasilnya apa? Kalau kita tengok langit hebat, tapi Allah suruh fikir beda. Siapa pencipta? Makna kalau langit hebat, pencipta dia? Jadi antara langit dengan pencipta, yang mana kita kena kagum? Pencipta kan? Kita tengok tasik biru kan, cantik kan? Maka pencipta dia? Yang mana patut kita kagum? Allah pencipta tasik ke ataupun tasik? Tapi yang mana lebih lama? Kita udah depan tasik ke solat? Mana kita tak guna akal? Kita pergi tengok tasik, kita tak berfikir, kita tengok. Faham tak? Kita tengok, bukan berfikir. Kalau kita berfikir, setengah jam duduk depan tasik, hebatnya engkau, maka depan engkau 1 jam. Sebab engkau lagi hebat daripada tasik. Betul? Sebab tu Nabi tak tengok tasik, Nabi tak tengok sungai. Tapi bila Nabi berdiri depan Allah, berapa lama? Berjam-jam. Sampai bengkak kaki. Kita macam-macam tengok langit, sungai, tasik, pokok bunga. Tapi solat 3 kul, 3 kul, 3 kul. Makna apa tu? Kita tak berfikir, kita hanya melihat. Okey. Okey, apa kaitan ayat ni dengan ayat lepas? Ayat lepas kan Allah nak mencela orang musyrikin Mekah yang menuduh Nabi. Apa punca mereka tuduh Nabi gila? Mereka tak guna akal. Tiba-tiba sekarang Allah suruh pula berfikir tentang ciptaan langit. Apa kaitan dengan ayat lepas? Tak kaitan. Tadi cerita Nabi gila, sekarang cerita mereka tak melihat, memerhati ciptaan Allah. Memang tak fikir. Memang tak berfikir. Kaitan. Apa pun bukti yang ada mereka Tak terima. Tak kaitan ayat ni. Ayat sebelum ni cerita pasal Nabi. Allah nak cerita Nabi tu tak gila. Yang kamu kata gila sebab otak kamu gila, kan? Tiba-tiba Allah kata kamu juga tak berfikir tentang ciptaan langit. Apa kaitannya? Kaitannya, satu, Allah suruh kamu berfikir tentang Nabi. Tengok kehidupan Nabi daripada kecil sampai besar, 40 tahun. Kamu percaya dia orang paling cerdik, paling berakal, paling waras. Kamu gelarkan dia alami. Dan Nabi bawa cerita apa? Sehingga kamu kata gila. Cerita tentang Tuhan. Cuba fikir pula tentang langit. Siapa cipta? Allah. Tiba-tiba Allah yang hebat cipta langit dan cipta segala-gala. Nabi pun ajak kamu sembah Tuhan. Takkan gila kot? Faham?
Yang gila apa dah? Nabi ajak kamu sembah dia, itu gila. Yang gila apa dah? Kamu yang sembah, apa yang kamu buat, itu gila. Faham? Jadi satu, tengok kehidupan Nabi, memang tak gila. Kamu percaya. Yang kedua, apa yang Nabi sampai tu baik ke tak? Masuk akal ke tak? Logik ke tak? Nak tahu logik? Tengok. Nabi ajak sembah Tuhan. Macam mana nak kenal Tuhan? Perhatilah. Memang sangat-sangat logik apa yang Nabi Muhammad ajak. Macam mana boleh gila? Pernah tak jumpa orang gila ajak kita, bang, pergilah solat masjid? Ada tak? Adakah? Kalau orang gila ajak kita pergi masjid, kita tak pergi, dia ajak kita. Siapa yang gila? Yang tak gila tapi tak pergi, yang tu? Okey. Wa an asa, dan bahawa asa apa dah? Moga-moga ayyakuna, bahawa yakuna qad iqtaraba. Iqtaraba ni qarib, dekat. Bahawa yakunu boleh jadi, telah dekat ajaluhum. Ajal ni apa maksud? Ajal, maut, kematian mereka. Maksud apa ni? Satu, Allah suruh berfikir tentang ciptaan langit. Maka kamu akan kenal Tuhan, dan kamu akan yakin Tuhan itulah yang patut disembah, dan Muhammad ajak pun benda yang betul, selari dengan benda yang wajib. Kemudian yang kedua, ataupun fikirlah tentang ajal kamu yang dekat. Lepas ni kamu mati. Lepas mati kamu nak ke mana? Apa kamu nak bawa menghadap Allah? Kalau kamu kufur kepada Allah, tiba-tiba kamu mati, kamu akan diazab oleh Allah. Sebab tu Nabi kata, orang yang paling cerdik siapa? Bukan ingat mati. Yang ingat mati kadang-kadang tak cerdik sebab dia ingat sekali setahun. Yang cerdik siapa? Paling banyak ingat mati. Paling banyak ingat mati. Kalau sekali setahun tak cerdik. Paling banyak tu berapa kali? Kalau ingat sekali seminggu banyak tak? Kalau ingat sekali sehari? Agak-agak berapa kali satu hari baru dikatakan banyak? Agak-agak lah. Minimum dia berapa? Apa dia? Kita kalau 3 kali makan sehari, banyak ke sikit? Bersyukurlah kepada Allah. Dah, kalau 3 kali sehari, aku tak kata banyak. Bila dia kata banyak? 6 kali sehari. Saya makan 6 kali. Banyaknya, kan? Ataupun saya makan 10 kali sehari. Maka ingat mati yang dikatakan cerdik ialah 6 kali ke, 10 kali ke. Tapi biasa kita tak ingat sampai 6 ataupun 10 kali. Sebab apa? Betul kan? Sebab fikiran kita hanya banyak fikir pasal bila kita akan ingat mati. Sakit-sakit biasa tak ingat pun. Tak adalah, cakap je. Dia bila kita pergi ke kubur, betul? Sebab tu Nabi selalu nasihatkan kita pergi ke fazuruha, ziarah kubur, fa inna tuzakirukumul akhirah. Pergilah ke kubur sebab ia akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Jadi kalau nak selalu ingat mati, kena selalu pergi kubur. Satu. Yang kedua, nak ingat mati juga ialah pergi ke hospital. Pergi ke ICU tu kan. Ustaz, saya tak ada masa. Memanglah kamu tak ingat mati, sebab tu tak ada masa. Dia kalau kita selalu ingat mati, positif ke negatif? Positif. Betul? Kenapa?
Siapa ingat mati, dia akan selalu buat yang betul, yang sahih. Bagus tak? Siapa yang lupa mati, dia akan hentam je. Akhirnya dosanya semakin banyak, dia semakin jauh. Okey. Jadi Allah kata, fikirlah tentang ciptaan Allah, langit dan bumi. Yang kedua, fikirlah tentang ajal kamu yang dah dekat tu. Kemudian fabi ayyi hadisin, maka dengan hadis apa dia ni? Kitab lah. Dengan kitab mana lagi ba'dahu, selepasnya yuk minum mereka beriman. Apa maksud ni? Itu pun ada soalan tu. Dengan kitab mana lagi selepas Al-Quran mereka beriman? Kalau Quran mereka tolakkan, maka Allah cabar. Tunjuk kepada aku, mana lagi ada kitab yang paling baik, lebih baik daripada Quran, lebih adil, lebih rahmat? Boleh tunjuk tak? Ada? Tak ada kan? Kalau tak ada, kalau jawapannya tak ada, maka selepas itu baliklah pada Quran. Jangan mulut kata tak ada, tapi tak balik juga pada Al-Quran. Cari kitab yang tidak ada percanggahan dalam satu kitab. Tak ada. Cari kitab yang paling adil. Semua cerita kebaikan, semua cerita keadilan. Tak ada. Cari kitab yang paling sesuai untuk semua manusia, semua bangsa, semua zaman, semua tempat. Tak ada. Kalau semua tak ada jawapannya, kenapa tak ada buat Al-Quran? Faham tak? Realiti manusia, mulut dia jawab apa? Tak ada kitab yang lebih baik daripada Al-Quran. Tapi realitinya, banyak kitab lain yang lebih baik daripada Al-Quran. Buktinya, berapa ramai yang tak ada masa nak tadabbur Al-Quran. Makna, benda lain seolah lebih baik. Handphone, internet, Facebook, Instagram, TV, kawan, TikTok kan? Sama-sama. Pengajaran untuk semua. Semua yang tolak Quran, semua yang tolak sunnah, puncanya apa? Tak nak berfikir. Sebab apa? Dia bila tak ikut Quran, tak ikut sunnah, dia akan ikut apa? Yang sesuai dengan nafsu ataupun yang orang ramai buat. Puncanya tak nak berfikirlah tu. Alah, ikut je. Kalau benda tu salah, orang kata salah lah. Bukan soal ikut. Ya, ni Al-Quran, ini wahyu, ini sunnah Nabi. Takkan kamu nak samakan dengan yang orang ramai buat? Cuba berfikir sikit. Okey. Jadi, cuba muhasabah diri kita sendiri. Dalam menjawab soalan ni, kita jujur tak? Ada tak kitab lain yang selepas Al-Quran yang lebih baik yang kamu beriman? Ada tak? Jawab dengan jujur. Ada ke tak ada? Allah tahu mulut kita jawab lain, tapi realitinya ada. Tengok kehidupan kita dalam satu hari 24 jam. Allah yang bagi masa, Allah yang bagi kita sihat, Allah yang bagi waras. Tapi berapa daripada 24 jam, berapa masa kita bagi pada kitab yang terbaik? Berapa masa? Berbeza dengan Nabi dan sahabat kan. Berjam-jam mereka bagi masa untuk Al-Quran. Sebab tu mereka menjadi khairu ummatin. Okey? Jadi cuba tukar. Kalau kita berjaya menukar waktu kita dengan telefon sama banyak dengan waktu kita dengan Al-Quran, itu pun dah okey dah. Walaupun sebenarnya tak okey tu. Bila waktu dengan Quran dengan handphone sama banyak, seolah sama baik. Betul? Tapi cuba peringkat awal. Nak pegang telefon je, Quran tak pegang lagi, letak. Letak buka. Jangan pula letak handphone, buka Quran, tidur. Cuba buka surah Az-Zumar ayat 23.
Macam mana? Ha? Tak. Maksud buka Al-Quran, masa kita bagi lebih pada Al-Quran, bukan baca je. Tak. Baca sampai apa? Sampai kita menjadi Al-Quran bergerak. Sampai kita menjadi Al-Quran yang bergerak. Kalau kita makan kerana Al-Quran, Quran suruh makan, kulu washrabu. Kita baca doa, kita bersyukur, kan? Kalau kita bekerja sebab Quran suruh. Akhirnya semua pergerak kita arahan itu hidup kerana Al-Quran, bukan mesti baca. Baca je tak faham, tak jadi juga. Ya. Nabi pergi berdakwah sebab Quran suruh. Nabi berhijrah sebab Quran suruh. Nabi pergi berperang sebab Quran suruh. Semua kehidupan Nabi kerana arahan Al-Quran. Okey. Surah Az-Zumar ayat 23. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah yang nazzala, telah menurunkan ahsanal hadis. Hadis itu Al-Quran. Quran, kitab yang ahsan, yang paling baik, terbaik. Sebagai satu kitab mutasyabihan, yang mutasyabih apa dia? Yang serupa sebagian ayat. Yang serupa. Maksud apa? Daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas, matlamatnya satu je. Itu ajak manusia sembah Allah, jangan syirik. Ajak manusia berakhlak mulia. Itu maksud mutasyabih. Kemudian masaniyah. Masaniyah makna berulang. Contoh macam Fatihah kita selalu baca dalam solat akan berulang. Kisah-kisah para Nabi, contoh kisah Musa berulang, kan? Sebagai apa? Sebagai peringatan. Dan kesan Al-Quran yang terbaik itu apa dah? Taksyairu, akan menjadikan julud. Julud ni kulit. Julud kulit. Kulit siapa? Orang-orang yang takut pada Tuhan mereka. Bila dibaca Quran ni, orang yang takut pada Tuhan mereka, kulit mereka akan seram. Taksyairu, seram. Kita selama ni baca, bila start baca Quran, seram tak? Tak. Kalau tak, makna apa? Allah bagi tahu yang taksyair, yang seram ni ialah allazina yakhshawna rabbahum. Orang yang takut. Bila tak seram, tak takut. Bila takut, mesti seram. Kemudian lepas seram, semua kemudian talinu. Apa makna talin? Jadi lembut. Juluduhum, hati mereka. Dan kulubuhum, hati, kulit mereka jadi tak diseram, gemetar. Sekarang lembut. Hati mereka pun jadi lembut. Kepada apa? Ila zikrillah. Maknanya apa tu? Allah nak bagi tahu orang baca Quran dua keadaan sahaja. Satu, seram, takut. Yang kedua, lembut, tenang. Okey. Kita biasa baca Quran, ada tak dua keadaan ni ataupun salah satu? Apa dia? Tenang. Biasa baca berapa lama? 1 jam. Kalau tenang 3 jam lah. Kan tengok movie Hindustan 3 jam kan? Tenang je kan? Okay? Korea lagi teruk 100 siri. Habis. Khatam. Okey. Bila ni hati orang beriman, bila baca Al-Quran, gemetar. Bila baca ayat-ayat tentang azab. Bila pula hati dan kulit orang beriman tenang bila baca cerita tentang nikmat syurga. Bashir wa nazir. Ustaz, kenapa dikaitkan kulit dengan hati? Dikaitkan kulit dengan hati. Dia hati ni raja kepada anggota badan. Jadi bila hati tu takut, akan nampak di mana? Kulit lah. Nampak pada kulit kan? Kulit muka. Biasa kita tengok filem hantu kan? Orang nampak kita takut, orang tengok kat mana? Kulit muka lah kan? Kalau tengok cerita lawak, orang tengok kita gembira kat mana? Kulit. Kulit muka. Okey. Zalika hudallah. Itulah petunjuk Allah. Yang Allah bagi petunjuk dengannya. Man yasha. Siapa yang
Dia kehendaki. Dan siapa yang Allah sesatkannya, fama lahu min hadin. Siapa yang Allah sesat, tidak ada siapa yang boleh bagi petunjuk. Makna apa tu? Jangan cari hidayah pada manusia. Hidayah hak mutlak Allah. Dan bila kamu sesat pun, kalau nak dapat hidayah semula, jangan cari manusia. Balik kepada Allah. Okey. Jadi kita usahalah supaya kita sampai tahap ni. Allazina yakhshawna rabbahum. Kalau baca Quran tak ada perasaan, kita belum sampai tahap yakhshawna. Okey, ayat terakhir. Wa man yudlil. Dan siapa? Yudlil apa dia? Siapa yang Allah sesatkan. Fala hadiyalah. Maka tidak ada petunjuk baginya. Maksud apa ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Jadi siapa yang sesat Allah nak bagi tahu? Tak ada seorang pun. Nabi Muhammad, sahabat Nabi pun tak boleh bagi hidayah siapa yang Allah sesatkan. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu, kalau kamu nak hidayah, satu cara je. Balik pada Al-Quran. Siapa yang duk cari hidayah daripada tok guru, daripada mimpi, mengaruk. Kemudian Allah kata wa yazaruhum, dan siapa yang Allah sesatkan tidak ada petunjuk baginya, dan wa yazaruhum, dan dia membiarkan fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahun. Apa dia ya'mahun? Meraba-raba ataupun bingung. Maknanya siapa yang Allah sesatkan, satu, tak ada petunjuk lain. Yang kedua, dia akan terus dalam kesesatan dan Allah biarkan mereka dalam kebingungan, meraba-raba sampai mati. Cuba buka surah Al-A'la ayat 12-13. Al-A'la. Ini surah apa ni? Ini Al-Alaq kan? Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Ayat 12, 13. Saya silap surah. Surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Okey. 12 dan 13. Tengok Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Inna alaina lal huda. Cuba terjemah. Inna, sesungguhnya, alaina. Bila sebut alaina tu bukan ke atas kami, iaitu kewajipan kami. Lal huda, untuk memberi. Allah kata sesungguhnya kewajipan kami untuk memberi hidayah. Sebenarnya ada tak benda yang wajib ke atas Allah ataupun benda yang sunat? Ada? Tak ada. Dia wajib sunat untuk manusia sahaja. Kepada Allah, siapa yang akan wajibkan? Tak ada. Tapi Allah nak bagi tahu
Allah nak bagi tahu hidayah tu mesti dapat, sehingga Allah menggunakan bahasa kewajipan kami untuk bagi hidayah. Faham? Siapa yang minta, contoh, siapa yang minta kami tak bagi, seolah kami berdosa, sebab itu wajib. Faham? Siapa yang tak dapat, mana apa tu? Dia tak minta. Sebab kalau minta, wajib kami bagi. Kemudian wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya bagi kami lal akhirah. Nanti dulu Allah sebut akhirat dulu. Sesungguhnya lana apa dia? Milik kami. Apa dia? Akhirat wal ula. Kalau ikut susunan, dunia dulu ke akhirat dulu? Dunia dulu. Kalau ikut susunan, cuba baca. Wa inna lana lal ula wal, yalah dunia dulu baru akhirat. Tapi dalam ayat ni kenapa Allah sebut akhirat dulu baru dunia, sedangkan akhirat yang last? Satu, Allah nak bagi tahu akhirat lebih penting daripada dunia. Yang kedua, Allah nak bagi tahu kamu hidup matlamatnya akhirat, bukan matlamat dunia. Sebab tu Allah sebut matlamat dulu. Jangan tertipu, jangan tersalah. Matlamat akhirat. Jangan duk kejar-kejar dunia, dapat dunia, cari dunia lagi. Tak sedar matlamatnya ialah akhirat. Okey. Dan di sini juga Allah nak beritahu akhirat dan dunia milik kami. Maksudnya apa? Kalau kamu nak akhirat, milik aku, cari dengan aku lah. Jangan cari dengan orang. Jangan cari dengan guru. Dunia pun milik aku. Dua-dua milik aku. Jadi kalau kamu nak salah satu pun, kena cari daripada aku. Kalau kamu nak dua-dua pun, kena cari Allah. Tapi keadaan manusia sekarang, bila nak cari akhirat, dia cari dengan Tuhan. Bila nak cari dunia, dia cari dengan, seolah dunia itu milik manusia. Betul kan? Betul. Itu lagi teruk kan? Mimpinya, amalannya, zikirnya untuk akhirat, tapi sumbernya manusia. Allah kata semua lana milik aku. Yang atas ni hidayah, Allah guna perkataan alaina, wajib ke atas kami. Jadi kalau kamu tak dapat, memang kamu tak carilah, sebab benda tu wajib. Yang bawah Allah tak guna alaina, Allah guna apa? Lana, milik kami. Jadi kalau nak apa saja salah satu daripada dua, kena cari pada pemiliknya, jangan cari pada makhluk. Okey, habiskan. Ada ayat-ayat lain, Zakwan? Cuba keluarkan. Okey. Surah Al-Jasiyah ayat 23. Allah kata, afara'aita, kamu lihat tak Muhammad? Ini Allah nak mencela. Kamu lihat tak Muhammad, manittakhaza, orang yang mengambil ilahahu, Tuhannya ialah hawahu, hawa nafsu. Jadi Tuhan ni boleh pelbagai. Ada berhala, ada semua pokok, ada semua matahari. Dan di sini dia jadikan Tuhannya ialah hawa nafsu. Ustaz, alhamdulillah saya tak pernah sembah berhala, saya tak pernah sembah matahari, tapi dalam masa sama saya tak solat. Mana Tuhan kamu siapa? Nafsu. Kemudian wa adallahu Allahu ala ilmi. Nasib baik saya tak ada penyakit jantung. Okey. Lupa dah apa dia. Siapa yang kamu lihat tak wahai Muhammad, ada orang, makna zaman Nabi ni Nabi lihat, nampak depan mata. Zaman Nabi pun ada orang menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Bila dia menjadikan nafsu sebagai Tuhan, kesannya apa? Wa adallahu Allah, Allah akan sesatkannya ala ilmin, berdasarkan ilmu. Mana ada pendapat ahli tafsir mengatakan Allah sesatkan dalam keadaan dia berilmu. Ahli kitab berilmu tak?
Tapi Allah sesatkan sebab apa? Ikut hawa nafsu. Berapa ramai yang belajar agama tapi menyimpang. Sebab apa? Allah sesatkan sebab ikut nafsu. Dan wa khatama ala sam'ihi, dan Allah khatam, cop telinganya, hatinya. Dan Allah menjadikan di atas matanya ghisyawah. Ghisyawah apa dia? Penutup. Bukan dia buta, tapi bila tengok kebesaran Allah dia tak rasa apa-apa. Faman yahdihi, maka siapa yang Allah bagi hidayah, siapa yang boleh bagi hidayah min ba'dillah, selepas Allah, siapa? Tak ada. Afala tazakkaru, kenapa mereka tidak ambil peringatan? Jadi hanya Allah boleh bagi hidayah. Carilah hidayah daripada sumber yang betul, iaitu Al-Quran. Okey, cukup dulu. Ada lagi? Banyak kan? Banyak. Okey, tak apalah. Waktu dah habis. Ada soalan ke? Pasal apa? Zarrah. Tidak akan ada, kalau ada sebiji zarah di dalam hatimu, tidak akan masuk syurga. Kalau ada sebesar zarah, sifat sombong. Sombong. Jadi, soalannya? Tidak akan masuk syurga. Okey. Sebesar zarah. Zarah ni kita dah sebut tadi kan. Benda yang paling haluskan. Apa sombong? Sombong apa yang sebesar debu? Sombong apa? Contohlah saya kata Bukit Jelutu ni saya rasa saya paling alim. Sombong tak? Itu sebesar apa tu? Besar tu. Itu sebesar Gunung Uhud. Jadi ada tak sebesar sombong sebesar zarah? Mungkin tak ada. Cuma Nabi nak beritahu, kalau ada pun tak boleh masuk syurga. Faham tak? Kalau besar tak payah cakap lah. Kalau ada, kita tak tahulah sombong sebesar zarah ada ke tak ada. Mungkin tak ada. Kalau ada, tak boleh. Kalau besar tu tak boleh masuk syurga dah. Kalau besar sikit, lagi tak boleh. Kadang-kadang sombong ni boleh berlaku macam-macam kan. Dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan cara gaya berjalan, angkat bahu. Jumpa ustaz tak tegur. Sebab apa? Sebab jumpa tempat kenduri kan. Tempat kenduri. Kadang-kadang tengok bahasa kita kan, tengok makanan. Makanan. Itu pun sombong tu. Sebab Nabi bila tengok makanan tak suka, Nabi diam dia. Apa makan ni? Kan? Itu ada sifat sombong tu. Banyak berlaku dalam berbagai cara, kadang-kadang tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita cerita, anak saya, alhamdulillah 3 orang hafiz Al-Quran. Sombong. Betul tak? Apa nak dibanggakan? Hafiz pun kata debur. Kalau tak debur pun tak boleh bangga. Kalau hafiz lagi tak boleh. Kan? Anak saya alhamdulillah semua kerja okey-okey. Sombonglah. Ada seorang semalam di satu negeri. Dia dah pencen, dia nak cerita lah. Dia cerita dia begini-gini. Lepas tu dia cerita kat saya dengan kawan-kawan. Dia kata, nanti saya cerita riak pula kan ustaz. Saya takut riak. Kalau takut jangan cerita. Dia pun berhenti terus. Dia kata sebab dia dengan tadabbur kan. Apa nak cerita? Yang amalan tu pun belum tentu betul. Kalau betul belum tentu Allah terima. Tiba-tiba nak berbangga dengan benda yang tak ke mana kan? Jangan cerita apa-apa. Saya sejak belajar tadabbur ni hati rasa tenang. Tak payah cerita pada orang. Syok sendiri kan? Syok sendiri ya. Okey, ada soalan?
Tak ada. Malam ni ada kelas bahasa Arab, insya-Allah. Jadi tutup setakat ni tak sempat baca buku salat, waktu dah habis. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم